Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Salam perkenalan. Saya Ustazah Nurdiana binti Abdul Rahman ataupun dikenali sebagai Ustazah Diana Rahman, Qurani Minda. Okay. Saya telah mengenali Puan Aisyah hampir 2 tahun juga. Semasa kami berada bersama-sama dalam majlis ilmu pernafasan. Daripada semenjak itu kami Allah menghubungkan antara kami. Okey, alhamdulillah kami sama-sama membaca kitab. Kitab ni saya share jap. Screen. Okey, nampak kan? Kami membaca kitab Heart Therapy, 40 Hadis in Tazkiyah and Soul Purification. Masa Kak Aisyah datang rumah saya, dia bawa buku ni. Saya pandang je, jeling-jeling je. Saya faham makna dia sikit-sikit. Tapi sebab saya tak tahu bahasa Inggeris sangat. Tapi bila orang cakap tu faham. Bila tengok dia pun bolehlah faham. Lepas tu saya tertarik. Cumanya bahasa Inggeris. Tapi saya ada juga belajar kitab 40 hadis. 40 hadis dia ada 2 tau. Kitab ni tajuk hampir sama tapi berbeza. 40 hadis bagi hati dan lagi satu 40 hadis bawa hati jugalah. Ya. Lepas tu cumanya dia punya penghuraian sedikit. Dalam buku tu, yang buku bahasa Melayu dia ambil terjemahan tu. Okay, dia sedikit. Kemudian bila jumpa Heart Therapy ni, saya duduk jeling-jeling je. Pada pagi itu kami makan bersama-sama di rumah, dekat kedai rumah saya. Masa tu Kak Aisyah datang, dia datang ke saya punya center kelas mengaji Al-Quran. Saya minta lah dia tengok dan ajak dia, kita baca sama-sama lah. Sejak itu kita baca sama-sama. Saya dah rakam lah. Sekejap. Dah rakam kan? Okay. Kita baca sama-sama. Seronok baca buku ni tau. Kita ni duduk belek-belek muka kan? Ada macam saya, kalau tak make up tu tak apa lagi. Kan tak make up tu tak apa lagi, tapi bila ada jerawat kat muka ni saya akan jadi problem lah sikit. Mesti puan-puan semua sama juga kot. Puan-puan, cik puan mesti rasa sama juga. Rasa kalau boleh ni tak nak ada benda-benda yang hitam. Ni kita akan usaha supaya sampai warna hitam-hitam ni tak ada. Saya pun tengah proses buat ni. Tapi jangan lupa kita untuk memproseskan jiwa kita supaya menjadi bersih. Jiwa itu adalah gedung yang mana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, dalam diri manusia itu ada seketul daging, di mana bila daging itu seketul darah, seketul daging kan, sekiranya bila baiknya seketul daging tu, maka baiklah seluruh tubuhnya. Apa dia? Itulah dia, heart ataupun qalb. Cuma bahasa Melayu diterjemahkan hati sebab perkataan bahasa Melayu digunakan hati. Sebenarnya di mana letaknya? Dia kat jantung. Okay. Bila kita tengok, jantung ni sangat penting sebab dia adalah mengepam pernafasan kita. Okay, mengepam pernafasan kita yang boleh memberi refleksi kepada kesihatan tubuh badan dan kesihatan minda. Okay, kalau kita tekan kat bahagian jantung kita dalam masa 7 saat, kita boleh mati kerana otak tak dapat terima oksigen. Jadi, sikap-sikap kita juga sangat penting. Sikap-sikap kita. Okay, sikap-sikap kita tu sangat penting kerana dia akan memberi kepada tindak balas saraf-saraf dalam tubuh. So, mari kita sama-sama jaga hati kita. Jagalah hati kita, terapi. Kita kena buat terapi.
Okey, sebelum kalau macam ada orang penyakit apa-apa pun dia takkan boleh sembuh apabila dia tak rawat hati dia dulu. Okey? Sebab apa? Hati dia jiwa sakit. Bila jiwa sakit, sel-sel darah tersekat. Tak boleh nak menjalankan tugasnya kerana kita sendiri yang menyekatnya. Kita izinkan syaitan menyekat darah kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Seterusnya jom kita tengok. Okey. Dalam penulis ni dia saya seronok baca buku ni bersama-sama dengan Kak Aisyah. Kemudian dengan Kak Lina. Di mana buku ni dia menerangkan kepada kita. Okay, saya terus ambil yang ayat Qurannya, bahasa Inggeris nanti baca dengan Kak Aisyah ya. Saya bagi terangkan sedikit. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Okey, yang mana dikata telah berjayalah orang yang mensucikannya. Mensucikan apa? Jiwa tadi. Mensucikan jiwa. Sebab bila kita melakukan satu dosa, akan satu titik hitam melekat ke jantung. Mungkin bersangka buruk tu pun boleh jadi satu dosa. Akan melekatkan titik hitam ke jantung. Bila kita istighfar, kita sucikan balik. Okey, dia akan memutihkan tumpuk-tumpuk tersebut sehingga maksudnya dia bersih. Sebab tu disunatkan selalu istighfar. Itulah cara untuk kita sucikannya. Tapi kena belajar dan memaaf dan minta maaf itu bukanlah mudah bagi orang biasa-biasa. Tetapi jiwa tu bersih, insya-Allah. Dengan ada orang dia tidak boleh menerima takdir, tidak memaafkan, itu merosakkan diri dia. Wa qad khaba man dassaha, maka gagallah orang yang mengotorinya, mengotori dengan dosa-dosa. Jadi apakah benda-benda yang menyebabkan dosa-dosa tu? Ya, apakah yang perkara-perkara yang boleh mensucikan jiwa kita tu? Kita tengok lagi muka seterusnya. Sebab saya nak bagi seronok. Kak Aisyah nak bagi seronok membaca buku ni. Kenapa kita perlu baca buku ni? Kalau muka kita ni kita nak cantikkan, apa lagilah juga pancaran pada muka ini adalah daripada hati. Nampak kadang-kadang orang, kadang-kadang kita pun tak sanggup tengok muka kita. Sebab kita rasa macam bila orang yang ada masalah di jiwa, dia akan keluar terbit di muka juga. Okay, ini apa dia ayat dia? Okay, wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah. Okay, apa wallazi. Okay, tapi nak katanya kat sini, kita nak jadikan jiwa kita ni cukuplah Allah sebagai pelindung. Pergantungan hati kita tu kena sangat-sangat kuat. Kita kena berjinak dengan Allah. Yang kita kena rasa semua ni tak ada sehebat dan kepentingan sepertinya sebagaimana pergantungan kita kepada Allah. Macam kita baca surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau ya Allah kami sembah, dan hanya ya Allah kepada Engkau kami mohon pertolongan. So pergantungan kita kepada Allah sangat utama. Okey, dengan adanya pergantungan kepada Allah dan kehambaan kita kepada Allah, maka sifat iri hati kita kepada orang akan dapat dipadam. Menjinakkan antara dua hati yang bersaudara, kalau dengan orang kata ana uhibbuka fillah, aku cinta kau kerana Allah, aku sayang kau kerana Allah. Baik ke buruk ke, kita tetap sayangkan dia. Sebabnya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim tadi dah menunjukkan Allah yang Maha Penyayang, Maha Baik kepada seluruh makhluknya. Kita sayang juga orang yang buat dosa tu. Sebab apa? Kita sayang dia supaya dia tidak terjatuh ke dalam api neraka. Tak terjatuh ke dalam melakukan dosa lagi. So kita jadi sahabat ataupun orang yang boleh membimbing dia.
Kalau kita seorang ibu, jangan marah anak melakukan dosa tu tetap dengan kebencian, tapi tegur dia dengan kasih sayang dan bimbing tunjuk jalan yang sebenarnya. Bukan kita asyik menyalah orang, menyalah anak, tetapi kita kena memberi bimbingan kerana Allah. Kan? Setiap orang mukmin yang bertemu dengan antara mukmin yang lain, dia berkasih sayang. Kalau dengan orang yang bukan Islam, ketegasan. Tetapi bukan kesombongan. Rahmat Allah tu luas. Rahmat Allah tu luas, kita mengharap dia diberi petunjuk hidayah. Taufik. Petunjuk tu dah ada. Tapi taufik dia nak terima, nak sama dengan Allah tu macam mana. Kemudian dalam buku ni juga, dalam intro ni pun kita rasa macam banyak perkara yang boleh merubat jiwa kita tau. Yang mana ayat ni, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Maksudnya agama lah. Kalau kita tengok layang-layang terbang tu, jiwa kita tu ibarat layang-layang dekat atas terbang tu. Yang menarik, yang kontrolnya, yang tali tu kita. Kita kena kuasai diri kita, kita kena kuasai pernafasan kita, kita kena kuasai diri kita dengan apa? Kalau dengan akal kita tak berjaya. Kalau dengan hati kita tak berjaya. Kalau ia tidak dihubungkan dengan tali Allah, dengan ajaran Allah. Allah yang jadikan kita, jadi maka dia tahulah apa yang terbaik untuk kita. Kalau kita tolak apa yang Allah dah bagi, tunjuk ajar, kita menolak daripada pencipta yang maha mengetahui tentang diri kita sendiri. Kita tak tahu tentang diri kita. Kita tak tahu jiwa kita yang selalu membolak-balik ini, sekejap baik, sekejap tak baik, iman sekejap tinggi, sekejap rendah. Okay? Kemudian, jangan berpecah belah. Sebab manusia tu memang suka berpecah belah, semua nak menegakkan kepala otak dia sendiri. Kan? Kemudian wazkuru nikmatullah. Kita nikmat Allah bagi kat kita ni kita kena sebut. Kena rasa, bila kita sebut kita akan rasa syukur. Bukannya nak menunjuk, tapi kita kena bagi tahu, alhamdulillah hari ni dapat ni nikmat yang Allah bagi ni. Hari ni kan saya dalam satu hari untuk merawat kita ni juga kena sebut nikmat Allah bagi kita tu sekurang-kurangnya 21 nikmat yang Allah bagi. Tak mungkin tak nampak. Allah bagi nikmat satu hari tu terlalu banyak. Mustahil kita tak nampak. Walaupun 21 tu sikit. Allah bagi banyak. Contoh, Allah masih lagi pinjamkan mata. Satu. Allah bagi lagi kita boleh melihat. Tu bab mata je. Allah bagi kita bernafas. Allah bagi kita bercakap. Allah bagi lagi kita makan. Untuk pandang pada diri kita je, daripada hujung rambut sehingga ke hujung kaki, banyak benda yang sepatutnya kita syukuri. Belum lagi nikmat-nikmat yang luar seperti Allah bagi kita handphone. Allah bagi kita pekerjaan. Allah bagi lagi. Benda tu kena syukurlah. Kenapa perlu merungut? Sebab tu dalam ayat ini pesan kepada kita, sebutlah nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Okey. Banyak lagi berkenaan dengan hadis tu, boleh baca nanti. Kemudian apa lagi? Okay, saya suka baca buku ni kerana dia bagi situasi-situasi yang macam kadang-kadang pergolakan dalam jiwa ni, lepas tu dia bagi solution. Semuanya bergantung dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan dia punya penerapan tu seolah-olah ada ilmu psikologi. Sebenarnya yang betulnya dalam Islam tu dah ada psikologi. Cuba pembawaan setiap orang tu bagaimana. Pembawaan secara keras mungkin pada dulu, mungkin zaman pertengahan. Kalau kita tengok zaman Nabi sendiri, Nabi buat cara lembut. Tak ada pun cara kasar. Tak ada pun merotan-rotan. Kan? Dengan kasih sayang. Mungkin budaya-budaya bangsa yang membuatkan sampai mengaji kita tengok sampai rotan-rotan begitu. Kan? Teknik pun tak ada. Sebab ilmu sikit, tapi nak bagi orang pandai tu dia rasa dia senang dapat, lepas tu dia ingat orang yang belajar tu pun mesti dapat macam dia dapat.
ataupun dia belajar dulu dengan cikgu yang garang, maka dia kena buat juga garang dengan anak murid dia. Macam tu. Kita kena belajar dengan cara betul. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW tu sangat perfect untuk kita jadikan contoh. Macam mana nak dapatkan contoh Nabi Muhammad tu? Bacalah Al-Quran, bacalah hadis. Al-Quran tu menceritakan dan undang-undangnya, hadis menghuraikannya. Hadis tu daripada Nabi, Al-Quran tu daripada Allah. Kan? Rugilah kalau umat Islam terus baca buku lain dan menolak Al-Quran dan hadis. Tak ada masalah baca yang buku lain, tetapi jangan tolak Al-Quran dan hadis. Sebenarnya Al-Quran dan hadis itu adalah basic. Okay? Semua dah tahu dah. Kalau tidak, takkanlah nak datang belajar dengan Kak Aisyah, kan? Okay. Kemudian sa'asrifu an ayati. Okay. Allah lah penunjuk jalan. Penunjuk jalan. Maka kita mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran dan hadis supaya kita tidak tergolong dalam golongan orang yang lalai. Jadi kita kenalah bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang soleh dan solehah, supaya kita sentiasa diberi petunjuk. Kalau kita lalai, kawan kita tarik kita balik supaya lurus jalannya. Okay? Kalau kita tersalah langkah, kembalilah, kan? Ihdinas siratal mustaqim. Mintalah kepada Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus tu kita kena mengikuti jejak Rasul dan para sahabat dan ulama supaya kita di garisan yang betul. Jangan kita rasa aku pandai sendiri. No, kita tak ada. Kita tak mampu jadi betul-betul baik kalau tanpa panduan contoh daripada ulama. Sebab apa saya sebut ulama dulu? Sebab ulama pun belajar daripada guru-guru mereka dan guru-guru mereka pun sehinggalah kepada Nabi Muhammad SAW. Dia bukannya kemenjadian tiba-tiba jadi pandai. Bukannya kemenjadian tiba-tiba jadi alim. Yang tahu tiba-tiba bab agama. Agama ini dipelajari dengan mewarisi. Bukanlah baca buku terus, tapi dia mesti berguru. Hanya baca buku daripada orang tu kalau boleh, usahakan juga sehingga dapat guru yang boleh menerangkan. Okey? Sebaik-baiknya dengan ceramah lagi bagus, maksudnya kita menerima orang daripada orang tu. Okey? Guidance from the Quran dan Sunnah. Kita sekarang ni nak menuju jiwa kita ni dipimpin melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Semua kita ni masalah jiwa, kan? Tengok macam dia macam menjawab-jawab muka surat tu, kan? Dia macam menjawab-jawab. Tengok, the heart is central. Jantung hati kita tu adalah central. Kalau dia tak central, dia tak center. Kan? Dia pusat seluruhnya. Sebagaimana saya cakap tadi, pernafasan. Okey, pemikiran tersekat, oksigen tak dapat, darah tak dapat mengalirkan, oksigen tak boleh mengalir ke seluruh tubuh, habis lemah. Okey. Ni tajuk yang pertama. Okey, seterusnya hadis yang kedua. The heart is volatile. Apa volatile tu? Okey. Dia umpama bulu-bulu yang berterbangan. Macam kalau tadi saya buat umpama layang-layang. Tapi kalau ikut hadis ni macam apa tu? Jerami bila ditiup angin terbang melayang, kan? So kita nak kena kukuhkan jiwa kita ni. Bagaimana cara? Baca dengan guru. Okay. Macam-macam lagi lah. Tengok, innal insana khuliqa khulu'a. Itu sifat manusia yang sentiasa resah gelisah. Idza massahu syarru jazu'a. Okay, tengok saya
Selepasnya ayat dia tengok. Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah, lagi bakhil kedekut. Idza massahu syarru jazua, apabila ia ditimpa kesusahan dia sangat resah gelisah. Wa idza massahu khairu manua, dan apabila ia peroleh kesenangan ia sangat bakhil kedekut. Ini dah warning-warning dalam ayat Quran tu dah. Warning-warning lah. So kita carilah bagaimana nak merawatnya. Nampak? Illal musallin, kecuali orang yang mengejar sembahyang. Kita kena belajar pula macam mana sembahyang tu boleh membaiki jiwa. Allazina hum fi solatihim daimun. Dia tetap mengerjakan solat. Susah ke, senang ke, dia tetap solat. Sebagai tanda syukur kepada Allah dan taat kepadanya. Okay. Saya rasa sakat itu dulu untuk keterangan buku ini supaya puan-puan cik puan berminat untuk mengetahui tentang ilmu ini. Sama-samalah kita mengejar keredaan Allah. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beramal.